Alhamdulillah yang saya hormati sekalian, teman-teman pimpinan masyarakat, anggota-anggota keselamatan, ahli-ahli UMNO, juga kita raikan kehadiran malam ni. Dan saya ucap terima kasih lah sebab Taman Berkat ni bila saya nak pergi itu kan berdoa-doa saya. Kenapa? Sebab 2-3 minggu lepas dia buat Roblox sendiri. Kan? Dah main dia malam ni tak ada Roblox, tak ada pula karaoke. Jadi saya ucap terima kasih lah pada mereka yang sama-sama. Sebab budaya politik ni seharusnya kita dengar orang ni cakap, kita dengar orang tu cakap, kita dengar, buat keputusan berdasarkan akhir besok berdasarkan kepentingan kita. Dan orang ni tahu apa, orang tu tahu apa. Jadi kita akhirnya kita buat keputusan. Yang saya cakap malam ni, saya tak paksa orang supaya percaya semua. Keluar balik, ambil dan nilai, saudara. Jadi kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam perubahan. Malam ini hari mungkin hujan. Saya daripada Somban tadi sampai ke Ipoh baru berhenti sikit hujan tu. Jadi kalau kayak hujan, saya minta dalam rumah tu lapang. Boleh ya? Dan macam tuan rumah main ngajak orang masuk kan. Dalam rumah lapang, bawah hemah ni ada kan. Jadi saya minta untuk semua masuklah berteduh serapat mungkin supaya kita boleh habiskan juga. InsyaAllah saya akan ambil 47 minit malam ni untuk menerangkan apa yang saya nak terangkan. Boleh? Jadi kalau hujan dah masuk kita sama-sama dalam ni. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, malam ini saya nak menerangkan satu perkara saja. Selalu Cikgu Bat ni dia bawa 3 perkara. Tak. Malam ni satu. Sebab saya nak terangkan saudara, pilihan raya dah makin hampir. Tetapi kita sering dikelirukan dengan pelbagai masalah lain. Sehingga ini strategi UMNO dan Barisan Nasional. Sehingga menyebabkan kita lupa apa sebenar masalah kita. Hari ini kalau kita buka dalam surat khabar, kita tengok dalam TV, dia bukan masalah kita. Contoh saya nak bagi tahu saudara, amalan media yang betul, dia mesti reflect, mesti mencerminkan masalah rakyat. Pergi ke Washington, nak tahu masalah rakyat Washington, baca Washington Post. Dia masalah dia. Pergi ke Jakarta, ke Indonesia, baca Kompas, baca Tempo, tahu masalah dia. Tapi bila orang datang Malaysia, dia baca utusan Malaysia, masalah rakyat Malaysia apa? Orang nunjuk punggung, bendera, dana asing, Anwar Ibrahim naik ke Tobang. Tu ke masalah kita ni? Saya nak jawab satu-satu dulu supaya saudara boleh bawa bekal. Saya andaikan di depan saya ini majoritinya adalah aktivis-aktivis parti. Kita selaku aktivis perubahan ini, tujuan kita datang ceramah bukan sebab tak ada kerja apa. Kenapa pergi ceramah? Tak ada apa, baik rumah pergi ceramah. Tu. Tak, bukan. Kita datang untuk mengambil bekal, untuk kita bawa dan dakwahkan di luar sana. Outreach. Kata kuncinya dakwah, saudara. Kerana apa? Kerana media kita adalah media yang sakit. Itu sebab kena bawa dekat luar cerita yang sebenar. Tak guna kita megah duduk dalam markas. Bila sampailah pilihan raya, sok perangai dia macam mana? Markas PAS tu ramai orang, bilik gerakan keadilan ramai orang. Tak guna. Sebab apa? Kita berkokok di gelanggang kita sendiri. Selepas ini, kosongkan kedai kopi orang PAS, tak apa. Kosongkan kedai yang biasa orang keadilan duduk, tak apa. Pergi duduk dekat tempat UMNO paling ramai duduk, saudara. Supaya kita boleh menyampaikan hujah kita. Sahabat UMNO ni, dia bukan nak lawan kita, lawan-lawan saja, tak. Kerana mereka keliru, mereka diperbodohkan oleh maklumat ini. Kerana itu malam ini saya nak ulas satu persatu supaya saudara boleh ambil bawa balik. Yang paling penting lepas ini, saya mohon jadikan budaya ini budaya ilmu. Datang ceramah, tolong bawa pen dan kertas. Tolong bawa pen dan kertas. Selalu orang bawa pen dan kertas ni, dia hari Selasa, hari Sabtu berapa? Salin nombor ekor.
Kan? Tak apa, budaya ni kita ubah jadi budaya ilmu supaya saudara ambil catatan. Jet apa sebenar isu tunjuk punggung sebenar apa isu dan saudara boleh bawa balik dan bagi tahu. Kena ingat Pakatan Rakyat ni saudara, kita 2008 antara sebab kita belum menang kerana apa tak cukup undi, sebab kita kalah undi orang perempuan. Kita kalah undi wanita. Sebab apa kalah undi wanita? Sebab yang kebanyakan datang ceramah lelaki. Habis orang perempuan duduk rumah. Habis dia duduk rumah, orang lelaki balik lah dengan orang perempuan dia pun tak cerita. Dan tanya dia orang tadi macam mana? Dah letih lah, tidur lah. Habis siapa yang jumpa wanita ni? Yang jumpa wanita ni saudara peti televisyen. Yang jumpa wanita ni radio. Kita tak masuk ke kawasan mereka, mereka masuk ke kawasan kita. Kita buka saluran dia dalam rumah kita. Kerana itu kena perbetulkan. Tolong sampaikan maklumat khususnya kepada anak-anak, isteri, jiran. Dia jaga network dia tu. Pertama sekali saya nak jawab soal bendera. Heboh isu bendera. Saya pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia. Kita antara organisasi yang ke depan dan kamilah yang memunculkan idea untuk buat himpunan janji demokrasi malam hari kemerdekaan. Kenapa kita buat? Pertama, kita nak tunjukkan bukti bahawa anak muda hari ini dia sekarang sedang bergerak ke arah perubahan. Kali pertama dalam sejarah tidak pernah dihimpunkan saudara hampir 20,000 anak muda, hampir 20,000 anak muda yang berhimpun tanpa ada aktiviti lara. Ada konsert tak ada, ada K-pop tak ada, ada joget-joget tak ada. Tapi kita berjaya mengumpulkan 20,000 anak muda daripada pelbagai latar belakang. Yang kedua ialah kita nak menerapkan apapun acara dalam Malaysia, kemerdekaan sekalipun, tuntutan rakyat terbanyak adalah apa guna kita merdeka kalau kita tak ada hak nak tentukan kerajaan kita. Kita ditipu setiap kali pilihan raya. Asas kemerdekaan adalah kerajaan harus dipilih oleh rakyat. Dan yang ketiga, kita buat janji demokrasi himpunan malam tersebut untuk mengenang sejarah kemerdekaan negara. Maka pada malam tersebut macam-macam orang datang. Ada datang bawa bendera. Saya pun tak perasan malam tu saya tanya ke kawan, mana toboh orang budak ni duduk? Entah tak. Dia datang dan dia bawa bendera. Bendera apa? Bendera Sang Saka Malaya. Bendera ini adalah bendera yang pernah menyatukan pejuang-pejuang bangsa untuk menuntut kemerdekaan British. Saudara, perayaan malam tersebut apa? Perayaan mengira detik kemerdekaan. Maksudnya apa? Ia perayaan sejarah, perayaan orang mengenang sejarah. Apa yang budak ni bawa? Bendera sejarah. Apalah masalah budak ni bawa bendera sejarah dalam perayaan mengenang sejarah? Tak ada masalah. Oi, kita dituduh nak tukar bendera. Saudara, kalau nak tukar bendera, kita serius nak tukar bendera, kenapa kita tak buat di Pulau Pinang? Perarakan Hari Kebangsaan kita arak besar-besar bendera lain. Kenapa kita tak buat di Kedah? Kenapa kita tak buat di Selangor? Kenapa kita tak buat di Kelantan? Kan lebih comel, lebih elok dan lebih mudah supaya maklumat dan kempen disampaikan kita nak tukar bendera di negeri-negeri yang Pakatan Rakyat perintah. Sebab apa kita tak buat? Sebab itu bukan agenda kita. Kita nak tukar, ya betul kita nak tukar, tapi kita bukan nak tukar bendera. Kita nak tukar Kerajaan Barisan Nasional di Putrajaya. Itu yang betulnya. Jadi apa masalahnya? Maka tidak ada masalah. Barisan Nasional ni saudara, dia dah lemas. Dia sentiasa cari isu, mengalihkan isu sebenar, yang antara cubaannya adalah isu paling bodoh sekali ialah Pakatan Rakyat nak tukar bendera. Faham tak? Selesai bab pertama. Masuk bab kedua, tonggeng ponggo. Ini pun kena jawab. Saudara, jawapan saya mudah. Malam tersebut macam-macam orang datang. Ada bawa gambar Najib, ada apa macam-macam. Gambar Najib tu dia bawa daripada rumah, tak.
dia ambil nampak gambar Najib tepi tiang, ada yang terjatuh, maka gambar Najib yang terjatuh tu adalah ramai kan, orang lalu pijak sikit kan. Kemudian ada pula budak yang marah benar, dia tonggeng punggung kat gambar Najib. Kesalahan saudara, tonggeng punggung kat gambar tak ada kesalahan tu. Itu sebab dia nak dakwa pun dia tak tahu. Kalau ada pun berkelakuan tidak senonoh di halayak awam, berapa dendanya? 200. Bila saya ceramah hari itu di Pulau Pinang sekali, ada seorang Pak Haji, kalau 206 kali saya tonggeng pun tak apa, dia kata. Saya kata jangan sekali tu pun sudahlah, puas jawab tak kan. Dia kata tak apa, dia bayar sendiri 200, 600 baru, dia kata. Tapi apa tuduhan yang budak ni kena? Budak ni kena akta hasutan. Tonggeng punggung dekat gambar, akta hasutan kod mana saudara? Kerajaan ini, rejim ini makin lemas. Masalah dia, budak ni budak remaja, zaman bayi. Ni nak cerita ni evolusi manusia. Zaman bayi, lepas bayi kanak-kanak, lepas kanak-kanak remaja. Budak zaman kanak-kanak tak habis lagi perangai zaman bayi. Budak zaman remaja tak habis perangai zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak ni apa perangai dia? Zaman kanak-kanak ni perangai dia suka jadi hero. Dia tengok TV, tengok surat khabar nak jadi hero, dia nak jadi hero. Macam anak saya, baru 5 tahun seorang, 3 tahun seorang. Dia tengok TV, tengok cerita Spiderman, dia pun seronok nak jadi Spiderman. Habis semua lansir-lansir omak di panjat, lurah habis semua. Tengok cerita apa namanya ni, Power Rangers, dia pun nak jadi Power Rangers. Dia terajang adik berguling jatuh bawah tangga. Begitu juga budak ini, dia zaman remaja, perangai kanak-kanak tak habis, dia nak jadi hero. Bila dia tengok surat khabar, bila dia tengok televisyen, dia tengok hero-nya apa yang dihirokan. Oh, ada orang hantar kek tai ke Lim Guan Eng, kemudian orang ni jadi apa? Jadi hero. Ada orang yang buat demonstrasi baju dalam dan suar dalam. Akak tahu gila babi ada orang ni. Baju dalam tu dengan suar dalam digantung ramai-ramai, arak dibawa pergi rumah Lim Guan Eng, jadi hero orang tu. Orang bakar gambar, orang kencing gambar dekat Tuan Guru, gambar Tuan Guru ni Aziz, gambar Lingkit Siang, gambar Tuan Guru Haji Adi, jadi hero orang tu. Dan ada sekumpulan orang tua, ni bukan remaja dah, orang tua yang dah pencen, bekas askar katanya, pergi tonggeng punggung depan rumah Abiga, jadi hero orang tu. Maka dia pun ingat, jadi hero teh, dia kata kan? Dia pun nampak gambar Najib di tonggeng punggung. Saya bela budak ni? Tak, saya tak bela. Nak hukumlah dengan adil. Tetapi persoalan yang lebih penting apa dia? Persoalan dia ialah, dia ini adalah hasil daripada kecelaruan media UMNO dan Barisan Nasional. Bila kita bising, kita keluarkan gambar, oh pemimpin UMNO kencing, itu ini apa semua, akhirnya saudara, oh baru nak ambil gambar orang budak yang kencing dekat gambar Tuan Guru Haji Adi. Gambar ni bila? Pilihan Raya 2004. Pilihan Raya 2004, budak tu pun kencing tak sama dah, silsilah kena kencing manis dah sekarang. Ini semua kerja mengarut. Itu ditunjukkan, oh besar sangat saudara. Kita tak bela, hukumlah. Tapi persoalannya adalah, oh bila tonggeng punggung dekat gambar Najib, akta hasutan. Tapi bila kamu bakar gambar pemimpin kami, kamu kencing gambar pemimpin kami, ingat tak? Dalam masjid mereka pijak gambar Khalid Samad ketika demonstrasi selepas hari Jumaat. Ada masalah, kita pun tak ada masalah lah, biasalah. Dah macam saya, kan popular. Gambar dia kat mana-mana, kat poster, kat apa, saya kena terima lah orang pijak gambar saya ke apa ke, nak buat macam mana, dah popular. Boleh tak lalu? Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, selesai bab tunjuk punggung, faham? Faham. Bab dana asing, saya nak bagi tahu ni, bab dana asing. Apa masalahnya? Saudara, negara ini negara kapitalis. Negara ini mengamalkan pasaran terbuka. Dana daripada segenap pelosok dunia akan masuk dan keluar ke dalam negara ini. Dalam bab
bab dana asing, mereka dah serang Parti Keadilan ni lama. Ingat ketika dalam 5-6 bulan lepas dinamakan sebuah parti pemerintah Jerman, bekas pemerintah Jerman, Christian Democrat Party. Dalam Jerman ni saudara, kamu parti perintah, parti tak perintah, parti-parti besar, kamu diberi program peruntukan pembangunan, maka kamu akan buka institut-institut kamu sendiri. Dan parti ini telah buka institut, nama institutnya, yayasannya adalah Kongrad Adenauer Stiftung. Kongrad Adenauer Stiftung ni saudara telah memberi dana kepada banyak organisasi dalam dunia termasuk parti politik dan sebagainya untuk jalankan program. Apa program-program kebajikan, program-program dunia ketiga, dunia tinggal ke belakang, banyak dapat dana daripada mereka termasuk parti-parti politik. Oh, keadilan dapat, memang betul ada aktiviti, tapi saudara tahu atau tidak, saya bagi tahu dan saya cabar Parti Barisan Nasional, Parti Gerakan Kesenarai sebagai penerima Kongrad Adenauer Stiftung dana bantuan asing, diam. Akhirnya kita bagi tahu pemuda UMNO juga membuat program menggunakan dana asing juga daripada program ini. Malah saudara, rupanya dalam laporan jawatan kuasa yang meneliti, jawatan kuasa penambah pulihan proses pilihan raya, ingat tak hari itu yang Parlimen tubuh jawatan kuasa ini juga saudara antaranya terlibat dalam pendanaan daripada Kongrad Adenauer Stiftung. Apa masalahnya dana asing masuk? Oh, salah sebab George Soros, dia kata. Saudara, Malaysia kini suara ia menerima dana asing. Bukan saja itu, ratus ribu lagi organisasi dalam Malaysia menerima dana asing. Dia bukan terima pergi cari George Soros, terima kasih, habis. Tak. Dia saudara telah menerima, dia mohon, saudara pergi website besar ni, boleh mohon geran bantuan, kamu nak buka apa di dunia ketiga Malaysia ini, kita nak buka media yang bebas, mohon, boleh. Dan badan yang dia minta tu saudara, Open Society ni, dapat fund daripada banyak organisasi. Soros bagi, lepas tu siapa yang cacat buat komputer ni, pakar komputer ni, Bill Gates, oh pandai kesan orang sini. Bill Gates bagi, semua orang kaya dunia bagi. Maka dana tersebut dicairkan memang antara penyumbangnya Soros, tapi ia bukan dapat terus daripada George Soros. Sesedari yang saya hormati sekalian, setelah kita melawan itu ini, dia guna one way, dia tak jawab kita, dia tak apa, dia serang. Akhirnya sebuah organisasi marah. Dia kata ini pembohong, ini semua hanya permainan persepsi politik semata-mata. Akhirnya semalam Majlis AIDS Malaysia, ketika di bawah anak Mahathir, Marina Mahathir, rupanya telah menerima dana bantuan terus daripada Soros. Mahathir kata apa? Mahathir diam, Mahathir lah, rupanya anak aku ambil duit Soros, dia kata. Diam. Mana pemuda UMNO? Mana? Kenapa kamu tak report Majlis AIDS Malaysia dan sebagainya? Kenapa dapat bantuan? Sebab kerajaan tidak mampu untuk fund dan bagi mereka bergerak. Maka mereka menggunakan dana daripada seluruh dunia. Benda ni biasa berlaku. Saudara yang saya hormati sekalian, hari ini pula terdedah rupanya Mahathir buka Yayasan Keamanan Dunia yang Peace Global tu, tahu kan? Rupanya Peace Global pernah tulis surat dekat George Soros secara peribadi, jemput George Soros suruh datang program dia dan minta dana bantuan daripada George Soros, dan George Soros tak bagi. Inilah punca mungkin gamaknya orang tua ni marah sangat dengan George Soros. Isu Soros pengkhianat kepada negara pada tahun 1997 saya dah jawab dengan detail. Saya tulis buku fitnah, saudara. Dalam ini saya ceritakan krisis 1997. Ia bukan salah Soros. Salahnya Soros ni tokai judi. Saya tahu, contoh saya ni tokai judi. Abang dapat gaji bulan ni, balik rumah pergi cakap dengan bini,
Wish, gaji ni habis bulan ni. Pasal apa? Sebab ni Cikgu Bat tu dia token judi, dia ambil duit abang. Kalau abang tak main judi sekali, boleh tak saya ambil duit abang? Boleh dah. Tak boleh. Maknanya hampa main judi. Soros meniaga forex antarabangsa. Selaka tahu atau tidak, antara punca tahun 1997, 1996, Anwar pecat Nur Muhammad Yaakob. Jafar Hussein apa gubernur ketika itu berhenti. Kerana apa? Kerana saudara, rupanya negara hilang bilion duit sebab negara ambil duit reserve emas negara pergi pasaran dunia meniaga judi. George Soros dia memang orang memang kenal dia pakai judi. Dia tengok kunci Malaysia dah kan nak main judi kita. Dia tapau satu malam habis terlentang kita. Akhirnya memang betul Anwar Menteri Kewangan. Ketika Anwar Menteri Kewangan, saudara tahu orang dalam bank negara berani membuat perkara yang tidak tanpa pengetahuan Anwar Ibrahim Menteri Kewangan. Kenapa? Mereka duduk bawah Mahathir dan Mahathir endorse benda ini. Anwar tahu saja, Anwar panggil, Anwar pecat Nur Muhammad Yaakob. Saudara, orang kata Anwar salah kerana pada ketika itu forex dan sebagainya. Saya bagi tahu saudara, rekod Anwar pecat Nur Muhammad Yaakob, Mahathir ambil dia dan jadikan dia Menteri Kewangan. Ini pemuda UMNO kena faham. Dan saudara kena faham. Tengok internet, pergi cari gambar Mahathir duduk bersalam dengan Soros. Tahu tak? Soros pernah datang ke Kuala Lumpur. Selepas daripada Mahathir letak jawatan, Soros datang ke Kuala Lumpur. Mahathir di depan wartawan luar negara, Mahathir kata apa? Soros tak ada kena-mengena dengan krisis kewangan negara 1997. Apa yang berlaku 1997 adalah mismanagement, salah urus tabir kewangan negara, dan kami berjaya keluar daripada masalah tersebut kerana kami ini bijak di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Pokoknya Mahathir kata apa? Soros tak ada kena-mengena. Depan wartawan asing, tapi depan orang Melayu, depan orang UMNO, kamu bangangkan orang UMNO. Kamu kata apa? Oh, Soros. Yang salah bukan Soros, yang salah Boros. Saudara, isu dana asing bukan masalah dia. Dan kita bagi tahu, dia untuk menggulingkan barisan macam salah. Saudara, saya tak selindung. Dalam negara demokrasi, cubaan menjatuhkan kerajaan dihalalkan. Kita ajak rakyat buat senjata, dah. Kita ajak rakyat buat apa? Bagi rakyat cerdik, bagi rakyat berfikir. Maka rakyat dah boleh berfikir, rakyat buat keputusan dengan betul. Saya tak berselindung, polis pun rakamlah. Kalau saya tak nak guling dan jatuhkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, apa kejadah saya buat di sini malam ni? Memang tujuan saya, matlamat saya, menghasut rakyat seramai mungkin untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Apa masalah dia? Apa kita nak selindung? Saya sebenarnya Perkhidmatan Rakyat ni bagus, tapi kita tak nak jatuhkan UMNO. Memang aku nak jatuhkan UMNO. Apa masalah dia sekarang? Apa masalah dia? Mana isu dana asing ni saudara? Mengarut, isu yang mengarut, isu yang nak mengalihkan perhatian orang. Mahathir pun minta dana asing. Apa masalahnya? UMNO pun bergerak. Aktiviti-aktiviti kementerian, aktiviti-aktiviti projek-projek besar juga ada yang melibatkan dana asing. Bukan sekadar ni kita pinjam dana asing berapa banyak lagi. Saudara, ini semua nak mengelirukan orang. Keluar pula siapa seorang ni, keduhum bekas apa di Pelanti ni, apa bekas Yusof Anwar Syahri. Yahudi bagi bantuan kepada Suaram kerana mereka dengki sebab kita ada kapal selam. Dengki je. Kapal selam tak boleh menyelam, tak ada orang dengki yuk. Orang tengok kalau Tara tak boleh menyelam, lebih baik rakit batang pisang. Kenapa? Kerana kita ada kapal selam. Saya ingat bukan kerana kita ada kapal selam. Saya ingat
Yahudi kalau dia nak dengki pun sebab kita dapat liputan media percuma. Kenapa? Sebab kita letupkan Al-Tatuyah di Malaysia. Kerana kita letupkan di sini, jadi kita jadi tumpuan dunia. Itu dia marah. Dia kata sepatutnya Al-Tatuyah diletupkan di Israel supaya mereka dapat liputan media seperti kita. Mengarut, tak cerdik, langsung bercakap. Bagi, ini dah panik, ni dah lemas. Lepas tu muncul pula baru ni isu apa? Isu jet. Apa masalah dia? Anwar naik kapal terbang, Anwar tegaskan dia diuruskan. Kerana apa? Program ke Sabah last minute. Setelah deal bincang, faham bendahari UMNO Sabah nak masuk keadilan. Apa masalah? Bincang, pas setuju pergi DAP, okey kita pergi. Cari tak ada kawan terdengar. Oi, kalau macam tu last minute aku uruskan penerbangan jet kamu. Seorang kawan rakan perniagaan besar yang berada di Sarawak. Dia dah kaya. Dia kalau dia nak kontrak tender dengan Anwar Ibrahim, maka gila babi lah dia. Dia dah ada network dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi dia uruskan, Anwar pergi sewa jet dan sebagainya. Apa masalahnya? Tak boleh. Lepas tu adalah tweet, saya cakap saya pergi ceramah. Kesian Cikgu Bat pergi ceramah naik kereta, Anwar naik jet. Kalau aku pergi Bukit Gantang naik jet, gila babi lah aku jawabnya. Saya geram tadi, saya tweet, saya kata saya nak pergi Taman Berkat Bukit Gantang, nak pergi ceramah dengan Tengku Harmi. Siapa berada di berdekatan, kan Twitter tu ramai orang baca. Siapa yang berada di berdekatan, datanglah. Seorang ni UMNO ni kan, dia pun balas, kesian Cikgu Bat kata. Sebab Cikgu Bat naik kereta ke ceramah malam ini, tapi Anwar Ibrahim naik jet pergi ke Labuan. Saya balas dengan dia balik, kau ni gila babi ke aku gila babi? Aku pun tak tahu. Kalau aku naik jet pergi ke Bukit Gantang, memang sah aku yang gila babi, bukan kamu. Dia nak saya tuan-tuan ni tak? Masalah dia pun ni, apa masalah dia? Okey, baik. Orang uruskan Anwar naik jet. Berapa banyak duit negara hilang? Cincin 24 juta, duit negara hilang tak? Saudara, saya bagi tahu dengan saudara, besok saya akan buat sidang media di Pulau Pinang bersama dengan anak muda Pulau Pinang. Saya akan dedahkan, sebab kita tengok benda-benda ni, kita ada banyak maklumat. Pegawai kamu tu 24 jam telefon kami, kamu tahu tak? Ni kopral-kopral, sarjan-sarjan bawah ni kena ingat. Kita orang tanya mana Cikgu Bat, kejap dapat maklumat ni, kejap dapat maklumat tu. Bos kamu yang bagi. Dia orang ni semua tunggu nak bubar parlimen. Bubar parlimen semua akan menyatakan sikap, sebab sekarang ni tak berani. Tapi besok yang Kopral Fajar ni, yang gah sangat ni kan, dia jaga besok bubar, tengoklah bos aku sambut kan. Kok comel. Saudara, saya bagi tahu saudara, persoalan bab Rosmah ni sekarang ada. Sebab Rosmah ni, saya ni kalau ceramah tak sebut Rosmah, gatal-gatal satu badan. Tapi bab Rosmah ni kan dia ada reserve ujung tu kan, khas untuk Rosmah. Tapi saya nak bagi tahu saudara, baru ni saya buat laporan SPRM di Pulau Pinang. Saya ada rumah sekarang ni di Jibung Tebal, rumah sewa saya. Orang hantar sampul surat, pergi. Kemudian saudara, saya baca sampul surat ni, baru saya faham. Sampul surat ni adalah surat daripada Persatuan Bekas Polis Malaysia. Ni polis ni kena dengar baik-baik. Kau ni bukan setakat sekarang kau kena tipu, lepas pencen pun kau kena tipu. Saudara, Persatuan Bekas Polis Malaysia, dokumen ni saya baca balik. Dia ada 1 minit mesyuarat dihantar kepada saya dengan data akaun bank, dengan semua lengkap betul. Minit mesyuarat yang ke-192, bilangan 022012. Dalam muka surat ketiga menyatakan dengan jelas, Persatuan risau ada anggota polis banyak yang ada penyakit kencing mani, kejap potong kaki kan, apa aksiden ada, anak apa macam-macam yang melibatkan benda-benda yang kritikal.
Persatuan concern, prihatin, tapi persatuan tak boleh bagi bantuan kerana tunai persatuan agak terhad. Maka dia nak minta daripada Perdana Menteri Malaysia geran bantuan kebajikan. Maka Persatuan pada tarikh 19 November 2011 telah berjumpa dengan Datuk Seri Chua Soilek. Kenal tak siapa? Presiden MCA. Dan Datuk Seri Chua Soilek bersetuju untuk menjadi orang tengah untuk bantu persatuan dapatkan geran bantuan daripada Jabatan Perdana Menteri. Ini masalah dah. Nak dapat semua kena main orang tengah, orang tengah, orang tengah, orang tepi tak kira, nak tengah juga. Ni, nak dapat geran bantuan kebajikan, kena pergi jumpa Chua Soilek, nak jadi orang tengah. Saudara, akhirnya dalam mesyuarat muka surat yang seterusnya dinyatakan geran bantuan telah dapat melalui satu surat Kementerian Keuangan Malaysia bertarikh 28 Mac 2011 menyatakan persatuan layak dapat geran bantuan sebanyak bantuan kebajikan sebanyak 500,000 setengah juta untuk bantu anggota polis potong kaki aksiden yang tiba-tiba ni, kematian tiba-tiba. Bagilah 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 untuk ringan beban. Dan persatuan pun telah menjawab surat tersebut pada 6 April 2012, setuju untuk terima duit tersebut, setuju. Akhirnya saudara, persatuan telah dimaklumkan duit tersebut wajib bayar komisen sebanyak 40%. Saudara, dia dapat berapa? Dia dapat 500,000. Komisen harus dibayar kepada sebuah syarikat. Syarikat tu saya belum dedahkan lagi. Sebuah syarikat selaku orang tengah. Tadi siapa orang tengah, saudara? Saya tahulah. Sebanyak 40%. 40%, saudara. Maknanya 200,000 daripada duit geran bantuan kebajikan terpaksa bayar komisen. Saudara, dah gila babi Barisan Nasional ni. Bukan beli kapal selam kena komisen, bantuan geran kebajikan pun kena komisen, saudara. Ini laporan asas. Kita submit laporan ke SPRM. Kita buat dalam ceramah. Kalau saya menipu, saudara, lama dah kena tangkap. Tapi persoalan paling penting je, saudara, ni, kalau benda ni, kalau saya kata berlaku di negeri-negeri Pakatan Rakyat, perkasa akan ambil lain apa? Oh, Cina Chua Soilek tipu Persatuan Melayu, Persatuan Bekas Polis. Betul ke tidak? Ni apa? Oh, Chua Soilek ni lupa, dia banjar rupanya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini kehilangan wang negara. Jelas, akhirnya setelah kita teliti, bukan satu, saudara, semua geran bantuan dan kehilangan duit negara hampir bilion ringgit dijahanamkan oleh UMNO Barisan Nasional. Ni baru duit kebajikan. Saudara, ni anggota polis, kamu dengar betul-betul. Balik, tolong mainkan dekat balai. Dengar. Kamu bayang besok kamu dah tua, kena potong kaki, 200,000 ni yang Chua Soilek apa semua ni sebat ni, berapa banyak yang boleh bantu anggota polis? Mereka peduli? Mereka tak peduli. Sebab apa? Mereka nak dapat fund politik untuk